والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertamanya disebabkan kerana kitab yang kita baca sebelum ni adalah bahasa Arab dan ramai yang tidak ada kitab di tangan. Kalau ada kitab pun kitab bahasa Arab ni takut lagi orang tengok dia jadi takut lah. Tengok kitab Jawi pun orang takut lah. Tambah tengok kitab Arab pula lagi lah. Jadi saya bincang balik dengan pihak Zawiyah untuk kita baca kitab Tanbihul Alibba. Ini kitab yang saya terjemahkan dan saya syarahkan sedikit daripada bait-bait syair yang telah disusun dikarang oleh Al-Imam Abu Yahya Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari rahimahullahu ta'ala daripada Malibar, India, yang merupakan datuk kepada Al-Imam Zainuddin Malibari Al-Saghir, pengarang kitab Fathul Mu'in fiqh mazhab Syafi'i yang kita duk baca tu, yang dibaca di pondok-pondok dan sebagainya. Ini datuk dia. Jadi minggu ni kita mula dah siap kitab ini, tapi ada 100 nuskah saja yang pertama. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sampai, insya-Allah kalau mungkin akan sampai nuskah yang seterusnya. Jadi kita boleh dapatkan pada minggu depan. Jadi minggu ni saya mulakan dengan bacaan muqaddimah dia dulu. Muqaddimah bagi kitab Tanbihul Alibba yang tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ketiga. Kalau hak Jawi pun boleh, dia ada dua ni. Hak Rumi pun ada. Kalau yang tak boleh baca Jawi, yang dia jadi takut dengan Jawi ke, boleh buka hak Rumi belakang. Dia mula dengan tengah ni. Di tengah ni muka surat yang ke-66. Muka surat 66, yang tu yang Rumi punya, sampai ke belakang. Jadi dia baca pada muka surat 66 ke belakang. Dia bukan baca daripada sini. Boleh tak? Jadi yang tak boleh bahasa Jawi boleh buka hak Rumi punya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Setelah saya membaca qasidah Hidayatil Azkiya ila Tariqil Awliya karangan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Kabir pada tahun 2013 Masihi, maka telah terbit rasa cinta dalam hati ini untuk menterjemahkan bait-bait yang indah tersebut ke dalam bahasa ibunda bagi menyampaikan faedah kepada masyarakat Jawi seperti saya. Jadi saya tulis ni untuk mendapatkan faedah sama-sama dengan kita semua, khususnya bangsa Jawi ni. Kitab ini juga merupakan kitab yang sesuai dijadikan manhaj pengajian kerana di dalamnya terkandung dawabit dan isi penting yang diperlukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi dalam ni ada dawabit, ada kaedah yang juga disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Malibari, bagaimana untuk seorang tadi menjadi salik di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalamnya juga terkandung adab-adab penuntut ilmu, sifat-sifat para ulama yang perlu dijadikan panduan, serta adab-adab seorang salik. Semuanya ada dalam ni. Ada adab penuntut ilmu, macam mana kita nak tengok alim ini, alim yang beramal dengan ilmunya ataupun tidak. Kemudian adab seorang salik nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salik ni apa dia? Orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulannya, kitab ini menggabungkan pelbagai faedah penting dan panduan berguna kepada umat, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka saya mula menterjemahkan bait-bait ini, dan setelah selesai menterjemahkannya, saya menunjukkan hasilnya kepada guru saya yang mulia, Al-Allamah Al-Mutafannin Dr. Ahmad Mamduh Sa'ad, yang merupakan ahli Majlis Fatwa Negara Mesir serta guru utama yang membimbing kehidupan saya. Jadi setelah siap ni, saya terus letak ataupun bagi kitab ini, dan juga saya bentangkan kitab ini kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah. Terpancarlah kegembiraan di wajahnya ketika saya menunjukkan kitab terjemahan ini kepadanya. Maka beliau menamakannya Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya.
Maka dia namakan kitab ini dengan nama Tanbihul Alibba ila Maqasid Hidayatil Azkiya. Jadi kitab ni dinamakan oleh beliau. Dia yang letak nama kitab ni untuk untuk saya. Maksud Tanbihul Alibba apa dia? Peringatan kepada orang-orang yang cerdik, kepada menceritakan tentang maksud-maksud di dalam Hidayatil Azkiya. Itu maksud dia. Dan beliau mengarahkan agar saya mensyarahkan kitab ini berpandukan kepada beberapa syarahan utama terhadap kitab ini, seperti Irsyadul Alibba ila Hidayatil Azkiya karangan Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Kabir Al-Malibari, yang merupakan anak pengarang qasidah ini. Jadi Syekh suruh saya karang pula syarahan bagi kitab ni. Ini saya iktibarkan sebagai syarhus saghir, syarah kecil bagi kitab ini. Kerana ada syarhul kabir, ada syarah besar bagi kitab ini, yang dalam proses buat ni saya rasa dah, ni tahun 2017 saya karang syarah dah dekat 3 tahun tak siap-siap lagi sampai lah. Terberhenti. Keluar kitab lain. Kitab lain yang siap, kitab ni tak siap-siap lagi. Ni siap dah lah. Cuma syarahan dia yang besar tak siap lagi. Saya dah sempat syarah lebih kurang dalam 50 bait syairnya, dan ada lebih kurang dekat 50 ke 60 ke 100 muka surat dah kalau tak silap saya. Hak tu baru 50 bait. Kitab ni ada 180 lebih bait. Maka saya dah syarah lebih kurang 50 bait dalam syarahan yang besar, cuma tak siap lagi sampai sekarang. Mohon doa lah daripada ibu ayah semua, moga-moga nanti siap kitab tersebut, kita akan baca sama-sama insya-Allah. Kifayatul Adqiya yang kedua, wa Minhaju Al-Asfiya lil Imam Sayyid Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati. Ini kitab yang ada di tangan saya sekarang ni, yang ada di atas meja ni. Ini kitab karangan Al-Imam Abu Bakar Syata rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, Salalimul Fudala di Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ini pun ada juga di tangan saya. Ada 2 kitab dalam satu kitab. Dan juga kitab Rizqul Asfiya fi Syarhi Hidayatil Azkiya ila Tariqil Awliya li Syekh Abdul Rahman Bawa Al-Malibari. Imam Malibari ini asal daripada Malibar. Nanti kita akan tengok dia punya sirah hidup dia. Hakikatnya terjemahan saya ini juga merupakan syarahan ringkas bagi bait-bait tersebut. Ini kerana di samping menterjemahkannya, saya juga melakukan huraian ringkas terhadap bait-bait tersebut. Disebabkan itulah saya menamakannya sebagai Asy-Syarhus Shaghir. Maka ini dipanggil Syarhus Shaghir, syarah kecil bagi kitab Hidayatul Azkiya. Dan kemudian ada Syarhul Kabir, nanti insya-Allah akan keluar kitab dia. Semoga Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini yang tidak lain hanya bertujuan untuk berkhidmat kepada para ulama yang terdahulu. Tidaklah dinamakan tulisan manusia jika tiada padanya kesilapan, hanya kalam Allah yang penuh kesempurnaan. Kalam manusia kalau tulis, kalau ada salah tu biasalah. Jadi kalau ada kesilapan dalam terjemahan dan sebagainya, tuan-tuan boleh datang jumpa dengan saya, bagi tahu bahawa di sini ada kesilapan dan sebagainya. Karena yang sempurna hanya kalamullah Al-Quranul Karim sahaja. Maka jika saudara atau saudari yang menilik kitab ini mendapati adanya kesalahan di dalam terjemahan dan huraian saya, diharapkan dapat menyampaikan teguran dengan cara yang terbaik dan berhemah, seperti kata pujangga Arab, al-hurru yakfil isyarah wal abdu yaqra' bil 'asa. Orang yang merdeka cukup baginya isyarat, manakala hamba dipukul dengan tongkat. Faham tak? Jadi kalau tuan-tuan nak tegur saya, tegur elok-elok pun tak parah. Kalau kok lah dalam ni ada salah, kalau ada salah, baca-baca tengok ada salah, kita mengaji bahasa Arab, dia kata ni salah ni terjemahan ni, bagi tahu dengan elok. Kerana apa? Kerana orang yang cerdik, orang yang merdeka ni cukup dengan isyarat saja. Kita bagi tahu kat dia ni ada silap, ni betul, tu macam tu. Tapi kalau orang tu tak cerdik, baru kita tibai dia dengan kayu. Sebab tu al-hurru dalam riwayat yang disebut al-labid, takfil isyarah. Orang yang cerdik cukup dengan isyarah. Wal balid taqra' bil 'asa. Tapi orang yang bodoh dipukul dia dengan kayu. Jadi orang kalau cerdik tak perlu kita nak syarah panjang-panjang. Bagi isyarat je tahu dah. Kata ini cara dia. Tapi kalau orang yang tak cerdik ni, dia tak cukup dengan cakap. Dia kena dengan reaksi. Kena tibai sekali baru dia erti. Maka kalau ada kesilapan, mohon disampaikan. Dengan maksud yang lain, seseorang yang mudah memahami teguran, cukuplah dengan teguran yang berhemah, tidak perlu dengan cara yang kasar dan tidak berhikmah.
Wallahu a'lam bis-shawab. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Turab tahta aqdamil ulama. Al-Faqir Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Qadahi, 8 Rejab 1438 Hijriyah bersamaan dengan 4 April 2017 Masihi. Ini 3 tahun yang lepas saya telah karang dan juga tulis berkenaan dengan perkara ini. Sejarah hidup Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir rahimahullah. Ni kita baca sejarah hidup dia dulu. Siapa pengarang kitab ini? Beliau adalah Al-Allamatul Imam Abu Yahya Zainuddin Ibnu Ali Ibni Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari rahimahullah. Nama beliau Abu Yahya, itu gelaran dia. Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Zainuddin Ibnu Ali Ibni Ahmad Asy-Syafi'i. Dilahirkan di Bandar Cochin. Cochin. Lepas tu saya tak dalam kurungan tu Cochin. Saya kira orang duk baca Cochin pula. Ya. Kaf waw shin nun Cochin. Oh, Cochin mana ni? Cochin ni lebih kurang tu lah. Orang India kalau kata saya silap baca beritahu lah. Cochin. Cochin dia kata salah satu bandar di Kerala. Di Kerala, Saya ni kawan saya Ustaz Bashir. Dia ada keturunan dia daripada Kerala. Dan dia pun duk ajak saya pergi ke Kerala ni banyak kali dah. Dia kata kitab Ustaz ni dah ada dah. Bila nak pergi lawat sahib maqam ni, pengarang kitab ni. Kerana Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir ini pernah belajar dengan para guru yang besar-besar di Al-Azhar dulu. Dia pun keluar daripada Azhar juga, Al-Azhar Al-Syarif. Nanti kita akan tengok siapa guru-guru dia. Cucu dia mengaji dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan masjid yang dia buat di Kerala, masjid tu ajaib. Dibuat daripada kayu katanya. Dan masjid tersebut katanya dibuat dengan sebatang kayu saja. Ini riwayat. Batang kayu siap sebuah masjid. Dan dalam riwayat juga ada sebahagian orang-orang cerita kata masjid itu siap dalam 1 malam saja. Malam siap masjid itu. Dan tingkat atas masjid ada beberapa tingkat masjid itu. Ada satu tingkat di atas katanya dibiarkan kepada golongan jin untuk mengaji dengan syekh. Syekh ada mengajak jin. Dia pesan kat anak-anak murid dia jangan duk naik. Ada waktu tertentu jangan duk naik. Dia kata sebab waktu tu ada kelas khusus dengan jin duk main mengaji. Ada satu hari anak murid seorang pergi naik gagah juga. Naik jatuh gila terus pingsan. Kenapa? Kerana terkejut tengok jin-jin tadi. Sebab mereka main semua dengan rupa asal. Kita tengok jin berlari lah kan. Nak mengajak pula pakai dak lah kot. Kita kalau nak main kata main bagi tak nampak lah. Ada seorang tok guru duk mengajak di Masjidil Haram. Katanya waktu duk mengajak tu di madrasah dia dekat dengan Mekah lah, bukan di Masjidil Haram, dekat madrasah dia. Dia pesan dah kat ada satu jin ni main dalam kelas dia, berupa dengan rupa orang. Dia tahu kata tu jin. Dia pesan kat kawan tu, kata jangan duk bagi takut anak-anak murid aku saja, cukup dah. Nak main mengaji boleh, tapi jangan duk bagi takut orang. Dia kata tak apa. Pegang dengan janji tu. Satu malam tengah anak-anak murid ni nak tidur, dia lambat sekali tidur. Hak jin ni lah. Dia bentuk orang macam orang. Jadi apa ni, kawan dia nak tidur tu kata sekali kalau nak tidur itu tutup lampu lah. Dia tak apa. Lampu jauh, nak tutup. Kawan dah tengok orang tidur lah kot. Kawan ni tak tidur lagi. Dia baru duk tidur ayam lah. Tidur tengok kawan ni. Duk mengapai apa semua tu. Jin mengapai kan. Jadi tengah dah nak tidur tu, dia tengok orang pakat tidur lah. Tengok tak ada apa lah. Dia pun panjang tangan panjang, puk, tutup lampu. Pak Long kat sebelah ni duk terketak pada awal pagi, pada malam sampai ke pagi. Dia kata siapa dia ni? Takut esok bagi tahu kat tok guru. Bila bagi tahu kat tok guru panggil jin ni dan dia katakan aku dah pesan kat kamu, jangan kamu takutkan anak-anak murid aku. Maka tak boleh lagi datang ke kelas dalam rupa yang macam ni. Boleh datang tapi dengan rupa yang tidak dilihat oleh orang pada waktu tersebut. Maka datang akhirnya dengan rupa tak ditengok oleh orang lah. Jadi ada kelas-kelas guru-guru para ulama dihadiri oleh jin. Antaranya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu juga pernah dihadiri oleh jin ke rumah dia, ke majlis dia. Dan di Mesir ada satu orang qadi namanya Qadi Jin. Ada maqam dia dekat Mesir. Guru saya Syekh Yusri pernah nak bawa saya tapi tak sempat. Dia kata nanti aku bawa kamu, kata pergi lawat maqam Qadi Jin. Dia digelar Qadi Jin. Kenapa dia gelar Qadi Jin? Kerana jin kalau nak nikah kahwin pun dengan dia. Bukan zakat dia ni, dia qadi orang juga. Dia qadi.
bagi menikah kahwin, kalau ada masalah dalam keluarga ke apa semua, dia yang akan hukum. Jin pun jadikan dia qadi juga. Jin kalau nak kahwin pun mai jumpa dia. Aku nikahkan dikau. Nah, pergi jin lah. Main lawat dia, main mengaji dengan dia pun ada. Ada kelas, dia ajak. Nah, dan makam dia dekat dengan Giza, kata dia. Dekat Giza di Mesir. Jadi, satu hari jin tak main kelas. Yang qadi duduk tunggu, tak mari. Maka dia tanya dekat jin-jin ni, kenapa tak mari kelas? Kata jin-jin, kami dah main dah, Syekh. Tapi, bila nak masuk dalam rumah kamu tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dalam rumah kamu ada utrujah. Utrujah ni apa dia? Sejenis limau, macam limau lemon tu tapi besar. Jadi kerana dia wangi, limau tu wangi. Jadi kami tak mau benda yang wangi dalam rumah. Lepas tu rumah kalau busuk, jin suka. Hatta jin Islam sekalipun. Dan kalau kata rumah tadi wangi, elok, maka jin tak suka rumah tersebut. Jadi bagi wangi rumah kita. Pasang bukhur. Bukhur tu yang asap bagi wangi tu. Tu bukan kemian. Lagi Tok Guru duk pasang dia, dia menurun dah. Kan menurun, nak bagi wangi. Tu orang letak bukhur, orang letak kemian dulu ni kat orang mati. Tu bukan kerana nak menurun jasad tu, dah nak bagi tarik wangi tu, nak bagi wangi. Kok lah ada aib pada jenazah, kok berbau dan sebagainya, maka tertutup dengan bau wangi tadi. Tu sebab dia. Kita ni pantang tengok asap, kerja rajin dia. Nah, dak semestinya. Dalam Masjid Nabawi dulu pun ada bukhur. Ada bekas bukhur besar dalam Masjid Nabawi dulu. Dan ni tak ada dah. Dan ada dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, seorang perempuan tugas dia pada setiap Jumaat bawa bukhur, asapkan Masjid Nabawi. Dan dia wafat, Nabi tak tahu. Dan Nabi tanya, mana dia tak pergi, tak mai ke masjid lama dah. Dia orang kulit hitam, perempuan kulit hitam. Tugas dia pagi-pagi, hari Jumaat, dia akan bawa asap, dia bubuh bukhur, dia akan perasat masjid sepanjang dalam Masjid Nabawi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun boleh buat juga orang-orang kita. Beli bukhur, pergi ke masjid pagi-pagi sebelum Tok Siap duk hampak sejadah tu, pergi bukhur dulu. Orang perempuan pun boleh kalau nak buat. Dalam hadis Nabi ada. Pergi segan lah. Kita malu nak buat saya. Malu tu tak ada apa. Dia benda malu ni habis, tak ada kata apa. Bila dia buat macam tu, apa fadilat yang dia dapat? Disebabkan kerana dia mewangikan rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mewangikan sebutan tentang dia. Sampai lah orang sebut tentang dia. Hadis dalam Sahih Bukhari. Dan kemudian Nabi SAW tanya, di mana maqam? Nabi marah. Kenapa tak bagi tahu dekat aku, kata dia dah wafat? Maka Nabi tanya di mana maqam dia, kubur dia. Nabi ditunjukkan kepada Rasulullah di Baqi'. Kemudian Nabi pergi solat jenazah kepada beliau, kepada Rasulullah. Memuliakan beliau. Kenapa? Kerana beliau telah mewangikan rumah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mewangikan jenazah beliau. Jadi itu fadilat besar. Kalau kata kita boleh amalkan sedemikian. Masjid Nabi pun ada dulu. Bekas bukhur besar di tengah-tengah Masjid Nabawi. Tu kalau letak bukhur tu mahal. Mahal bukhur tu, satu bekas tu saja kat beratus. Bukan RM4. Lepas tu nak bubuh pun sikit saja. Duk pergi tuang semua lain tu, teriak lah. Dia sikit dia pun, bubuh sikit saja. Ada yang kadang sebatang saja tu. Tu saja pun 3-4 batang saja dah RM300. RM300. 3-4 batang kayu tu je. Hak tu orang duk masuk depu tu. Cari dia punya terah depu yang depa duk buat ni kan. Hak tu antara yang mahal ni di Malaysia lah. Tu kita duk masuk dalam hutan, duk pergi tengok, kata tu dia habis. Kerak habis ke depa. Orang Siam duk masuk. Pergi tanda pokok kerak habis semua. Pergi ambil terah depu. Hak tu mahal. Kalau jual satu batang saja berpuluh ribu. Kalau buat pula bukhur lagi mahal. Baik. Jadi salah satu bandar di Kerala, dia lahir di sana pada tarikh 12 Sya'ban 873 Hijriah. Di bandar inilah beliau membesar dan mula mendapat didikan di bawah bimbingan bapa saudaranya sebelah ayah, iaitu Syekh Zainuddin Ibrahim rahimahullah. Beliau merupakan tu bukan meruqakan. Tu. Beliau merupakan qadi di Punnani, Funnan maksudnya Punnani. Al-Imam Zainuddin Malaybari mempelajari Al-Quran dan menghafaznya di bawah bimbingan bapa saudaranya ini, serta mempelajari ilmu-ilmu cabang syariah dan bahasa Arab. Semasa berada di Punnan, juga beliau turut menuntut ilmu dengan Asy-Syihab Ahmad bin Utsman Al-Yamani rahimahullahu ta'ala.
Jadi ini ulama-ulama dulu macam tu. Tak ada ulama keluar jadi ulama terus tak ada mengaji. Tak kena mengaji. Tengok tu, Tok Guru dulu mengaji semua. Dengan pak saudara dia. Dengan apa? Dengan Al-Imam Ahmad bin Uthman Yamani. Beliau mempelajari fiqh dan hadis serta kitab Al-Kafi fi Ilmi Al-Faraid karangan Al-Imam Ishaq bin Yusuf Al-Yamani rahimahullahu taala. Faham? Di antara guru beliau yang lain semasa berada di Ponnan adalah Syekh Abu Bakar Fakhruddin Ibnul Qadi Ramadan Asy-Syaliyati Al-Malibari. Malibari ini terkenal dengan mazhab Syafi'i. Dia macam kita. Satu-satunya negeri di India yang mazhabnya Syafi'i, Kerala. Kerala adalah tempat mazhab Syafi'i. Tempat lain banyak Hanafi. Kalau kita pergi kot belah Delhi, boleh mana tak pernah pergi pun saya pun. Tapi teringin nak pergi lah, insya-Allah lah nak pergi juga sana. Pergi main dengan COVID ni macam-macam ni. Tak kira dia kata balik Siba Gangga pula kan. Tapi sana di Kerala banyak ulama-ulama kita di sana lah. Tok guru kita banyak. Mufti India daripada Kerala sekarang ni. Guru kita yang mulia Syekh Maulana Syekh Ahmad Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Masih ada lagi tua dah orang ni. Baik, Syekh Abu Bakar Ahmad kot no? Syekh Abu Bakar Ahmad. Selalu balik nama dia. Setelah berada di bawah bimbingan Qadi Abu Bakar Fakhruddin selama 7 tahun, beliau bermusafir ke Makkah Al-Mukarramah dan bermukim di sana selama beberapa tahun. Tengok orang ulama dulu mengaji 7 tahun, mengaji di pondok dengan ini di pondok lah ni dulu ni. Mengaji di pondok 7 tahun, 8 tahun, baru pergi keluar ngaji pula. Lepas tu balik sebarkan agama di tempat mereka. Jadi tak ada istilah cepat-cepat dalam mengaji ni. Dia kena ambil masa. Itu sudah letak anak-anak kita ni dah ramai dah ni yang daftar untuk masuk ke Zawiyah. Yang pelajar-pelajar berapa orang lah? 34 orang lah. 34 orang. Kita nak 10 orang saja. Nanti akan ada temuduga nanti insya-Allah di sini. Dah daftar 34 orang. Dan kita dah beritahu dah syarat awal-awal tak boleh balik 4 tahun. Hak tu dulu habaq. Hatta orang kampung ni pun kalau kok lah kok anak dia nak masuk, umur cukup 18 ke atas dan dia nak masuk ke Zawiyah, boleh, tak boleh balik rumah. Hatta Azhari sekalipun. Zahari kok dia kata saya nak sambung balik lah Ustaz. Tinggal Ninja Van, dia kata. Dia nak masuk Zawiyah contohnya lah. Nak jadi pelajar, boleh. Tapi tak boleh balik rumah. Rumah sebelah tu rumah sebelah rumah apa ni Pak Loncok. Duduk belakang tu asrama kita belakang rumah Pak Loncok. Rumah belakang rumah tu. Boleh. Tapi tak boleh balik rumah. Balik rumah, balik jangan duduk main lah. Kalau dia masuk lah dia akan jadi staf Zawiyah lah nanti ni. Akan bantu Zawiyah nanti. Tapi kalau kata jadi pelajar, hatta rumah sebelah tu pun tak boleh balik. Saya baru ni pergi ke Kampung Paik, rumah pak mentua saya. Ada seorang ni anak murid kepada Pak Tikroh. Dia kata ada seorang Ustaz Din ke apa nama seorang. Duduk di pondok Pak Tikroh ni, tak pernah balik rumah walaupun rumah dia sebelah pondok. Kalau pergi masjid, dia duduk lalu depan rumah dia. Tapi tak pernah singgah rumah. Kalau Tok Guru tak pergi balik. Hari raya Tok Guru kata raya di rumah, raya di pondok lah no. Rumah sebelah tu tak balik. Dan dia jadi Tok Guru lah ni. Tu baru nak jadi Tok Guru. Ni Tok Guru tak kata balik, dia nak balik. Tok Guru tak kata apa, dia rejah. Dia kalau dia bagi alasan semua. Tu tak jadi Tok Guru, dia jadi Tok Garu nanti. Garu duit orang, garu semua benda. Tu yang bahaya, dia akan jadi rosakkan umat nanti. Moga-moga Allah Ta'ala lindung. Jadi 10 orang tu, kita nak doa moga-moga Allah Ta'ala jadikan mereka ni orang-orang yang berguna kepada umat. Amin. Lepas tu saya nak pilih betul-betul. Tak maulah yang tak kenal tak lagi. Pilih ni bukan kita lah yang pilih. Kita nak serah kepada Allah Ta'ala lah. Kalau saya yang pilih, takut nanti ada taksir, ada kekurangan. Dan kita akan kecewa nanti. Jadi saya nak serah kepada Allah Ta'ala. Kita pun nak kena munajat dulu, kena banyak selawat. Moga-moga yang kita pilih tadi ni, itu jugalah yang telah diberkati mereka ni, moga-moga akan jadi orang-orang berguna kepada umat nanti insya-Allah. Bulan 12 ni akan mula temuduga. Bulan 11 ni mungkin dah hujung bulan 11 ni dah mula temuduga. Sebab kita akan bagi sikit-sikit untuk temuduga tadi. Mohon doalah pada semua. Baik. Daripada budak besar dah, handset tak boleh ada.
Kalau ada tunang-tunang kat rumah apa tu, tinggal lah. Tak itu Fitri? Kena tinggal semua tu. Kalau popular dah duduk kat Malaysia ni, kok jadi apa ni, ada pangkat apa-apa kan, kena tinggal dah. Saya habaq dah awal-awal. Handset tak boleh ada, semua tak boleh ada. Kena mengaji betul. Terkenal macam mana pun sebelum ni orang duk panggil ceramah ke apa semua, tak boleh ceramah dah. Tinggal saat 4 tahun untuk duduk dididik dengan betul-betul. Lagi saya tak bagi, lagi itulah tak boleh keluar. Dalam tempoh 4 tahun tu, insya-Allah moga-moga dengan berkat sabar tadi akan jadi ulama satu masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Kemudian duduk 7 tahun. Di mana? Setelah mengaji dengan guru dia Syekh Abu Bakar, Qadi Abu Bakar Fakhruddin, maka dia pun musafir ke Mekah dan bermukim di sana selama beberapa tahun pula. Setelah itu beliau meneruskan pengajian yang di Jami' Al-Azhar Syarif di Mesir. Dia mengaji di Azhar, di masjid dulu. Ni bukan zaman jamiah, bukan zaman universiti. Ini zaman masjid. Zaman masjid ni zaman yang barakah. Zaman mengaji di tiang-tiang masjid. Dan alhamdulillah saya sempat mengajar di dalam masjid tersebut. Alhamdulillah. Diberi izin oleh guru saya untuk mengajar di dalam Masjid Al-Azhar Al-Syarif dalam beberapa tempoh sebelum saya balik semula ke Malaysia pada waktu tersebut. Sempatlah. Kalau cari dalam YouTube tu ada kenangan tu. Saya pernah duduk di atas kursi masyayikh di Al-Azhar Al-Syarif, dalam Masjid Al-Azhar Al-Syarif, mengajar di Masjid Al-Azhar pada waktu itu. Alhamdulillah. Saya mengajar dalam ilmu akidah. Diizinkan oleh guru saya Syekh Jamal Faruq hafizahullah. Syekh Jamal pernah sampai di kampung ni. Syekh Jamal. Dia pernah mai ke sini, ke masjid Tomplu kan, bagi ceramah. Kemudian mai ke rumah saya. Makan buah langsat. Dia tokak sekali dengan biji-biji sekali. Lepas tu saya pergi jamu dia dekat Kulim. Dia pergi jamu buah dokong dengan lansat. Saya suar kat dia. Kata, sedap buah ni je. Oh, tak, aku tak makan dah, dia kata, buah ni. Kenapa tak makan? Kata, saya sedap ni. Saya kata, Syekh Muhammad Ibrahim suka. Dulu Syekh Muhammad Ibrahim waktu mai ke kampung, jamu dengan buah langsat dengan dokong, dia makan sungguh. Syekh tak makan buah durian. Dia makan buah langsat dengan dokong. Lalu Syekh kata, Syekh Muhammad suka. Syekh Jamal, kalau dengar Syekh Muhammad Ibrahim makan, dia karan. Dia kata, macam mana Syekh Muhammad boleh suka buah ni? Saya pun abang, ni cara nak makan dia. Dia kata, makan macam mana? Saya pun ambil makan, hak biji buang. Oh, dia pun ambil makan, hak biji besar tu dia buang. Buang-buang, dia kata, araf tu sirrah. Aku dah tahu rahsia dia. Dia kata, rupanya dia pepak biji. Yang lagi hebatnya, dia pepak biji, muka tak berubah. Dia nak jaga perasaan saya waktu tu di rumah. Dia takut saya berasa hati. Dia pepak, tak berubah muka duk. Kalau kita masam ni, ya Allah, bukan masam, pahit, dia akan buat macam mana muka. Tak, dia tak buat muka. Dia cucu Nabi SAW. Dia ambil akhlak Nabi betul. Nabi pernah ada orang perempuan mai jamu limau dekat Rasulullah, dan kemudian Nabi makan buah limau tu. Perempuan tu pula, bila Nabi jamu, ni sunat kita kalau orang bagi hadiah, buka hadiah depan orang. Orang bagi hadiah tu kalau dia izinkan. Kalau dia bagi hadiah kat kita, kita kata boleh nak buka. Buka terus depan dia. Elok macam tu. Kecuali kahwin lah, kenduri kahwin, orang duk bagi hadiah macam buka semua depan tu, tak ada nak salam dengan orang. Kahwin pitak dalam tu lah. Tapi kalau yang biasa kita bagi ni, ustaz saya bagi hadiah ni, kita pun boleh nak buka tak? Buka terus depan tu dan tunjukkan kegembiraan kita walaupun kita tak suka pun benda tu. Tunjukkan kegembiraan. Habis tu bukan hipokrit kan tak? Tak, tu memasukkan kegembiraan dalam hati dia. Lepas tu kita tak suka, kita bagi orang lain lah. Tak? Jadi kita pun buka sunat. Syekh Nabi pun buka macam tu. Bagi buah limau, Nabi pun ambil buah limau, makan. Masam. Makan satu. Sahabat tu tengok ni. Sahabat Nabi tahu Rasulullah kalau dia makan, Nabi tak akan makan seorang-seorang. Dia akan bagi kat sahabat. Tengok Nabi tak jemput dia pun. Makan seorang. Makan lagi. Perempuan tu seronok tengok Nabi makan ni. Rasa seronok sungguh. Bagi sampai tak ada nak rasa. Dia pun bagi tak ada, dia nak rasa dulu, dia bagi dulu. Baru dia. Akhirnya dia balik. Bila balik, sahabat tanya Rasulullah, kenapa kamu buat macam tu? Selalunya kamu bagi kat kami sekali. Nabi kata, kalau aku bagi, kamu akan sakitkan hati dia. Kerana buah limau tadi masam sungguh, kata Nabi. Tapi Nabi tak berubah langsung ni. Kening pun tak berubah. Kita kalau masam ni, kening duk teringkat naik ni. Saya pergi ke Sepanyol, dibawa oleh ada rombongan ni bawa saya pergi sana baca kitab di Spain, di Sepanyol. Sampai di Cordova. Di Cordova ni
penuh pokok limau. Kebetulan kami pergi tu musim limau. Mereka tanam pokok limau sepanjang jalan. Cantik betul. Warna oranye. Oi, lawa. Nah, buah limau tu lah. Nampak buah limau, tapi kerja duduk luruh buah limau bawah ni, orang duk kerja sapu sampah. Tak ada siapa pun makan. Tanya kenapa tak makan? Rupa-rupanya orang Spain selepas keluar Islam daripada Sepanyol, orang tak makan lagi limau kerana limau jadi masam. Waktu orang Islam ada di Sepanyol, limau manis. Kerana katanya orang Islam ada teknologi dan berkatnya orang Islam ada di tanah Sepanyol pada waktu tu, limau manis. Keluar depa, limau masak. Sampailah limau masak. Orang tak boleh makan. Jadi limau duk jatuh saja. Ni limau bukan limau kecil-kecil ni. Tu limau kalah Mandarin tu. Hak besar-besar tu. Dengan isi dia memang comel betul tapi masam. Masam ni tak boleh nak bincang. Masam betul. Jadi tak ada siapa pun kutip kerja duk sapu je. Jatuh sapu, jatuh sapu. Ada tukang sapu. Jadi saya pun tengah baca Syama'il, baca Bidayatul Hidayah. Saya pergi ke Sepanyol tu, mereka bawa saya untuk baca kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Satu-satunya tempat yang mana tak ada siapa pun halang baca. Tapi kalau pergi ke Madinah, apa baca kitab tu kat ruang tengah tu. Tak pergi mari nak kata. MC. So kita jalan. Jangan duduk depan, jangan duduk tengah-tengah ni. Kat Sepanyol tak ada siapa pun halau. Duduk kat mana pun, depa tak akan main halau. Baca kitab. Baca. Sila. Boleh. Jadi kita pun baca kitab. Saya pun ada atas saya ni pokok limau. Saya kata kat depa, siapa boleh makan buah limau ni, tak buat kening dia naik, saya bagi hadiah. Ada seorang ni budak perubatan, perempuan. Dia ikut rombongan tu. Dia ambil buah limau, dia makan. Siapa pun makan buah mulut dia, terus naik kening. Jadi masam. Dia makan daripada awal sampai habis. Tak ada kening, terangkat langsung duk. Oi, habislah duit saya waktu tu. Nah, kena bagi hadiah. Dah janji dah. Silap berjanji. Tu apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa habis cerita situ? Tiba-tiba sampai ke Sepanyol tu apa pasal? Buah limau. Apa pasal buah limau? Hadiah. No? Kenapa tiba hadiah tu? Tak tahu no? Buah langsat Syekh Muhammad Ibrahim. Tak, saya cerita pasal saya mengajak Masjid Azhar tu. Kemudian saya cerita pasal Syekh Jamal yang bagi izin dekat saya. Syekh Jamal bagi izin dekat saya waktu tu. Ada 4 orang Melayu yang diberikan izin mengajak dalam Masjid Azhar Al-Sharif dalam bahasa Melayu. Kami dibenarkan untuk mengajak dalam bahasa Melayu dalam Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Masjid yang umur dia 1000 tahun lebih dah. Masjid yang bersejarah. Dan saya, kawan saya, sahabat saya Ustaz Hairul Nizam Mak Hussein mengajak usul fiqh. Kemudian sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Nur Azam Bahadur, orang Kedah juga, mengajak kita fiqh. Kemudian sahabat saya seorang lagi, Fadhil Ustaz Hanif Harun, sekarang buka Darul Hadis di Pulau Pinang. Dia buka Darul Hadis Pulau Pinang, dia mengajak hadis, mustalah hadis. Kami 4 orang diizinkan oleh para guru untuk mengajak dalam Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Itu kira kenangan besar yang saya dapat ketika berada di Mesir. Sempatlah mengajak dalam masjid dengan izin daripada guru di dalam Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Dan ini menjadikan beliau generasi pertama daripada Malibar yang menuntut ilmu di Al-Azhar. Ini dia orang pertama yang mengaji di Al-Azhar pada waktu tersebut. Semasa berada di Al-Azhar, beliau telah mengambil faedah daripada beberapa ulama besar, antaranya Al-Allamah Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Makudi. Ni pengarang kepada kitab Syarah Makudi ala Alfiyah. Imam Makudi ada Syarah Alfiyah dan juga Imam Makudi ada Syarah Jurumiyah. Ini kitab ulama besar dalam ilmu nahwu. Juga Al-Imam Muhammad As-Sakhawi, ulama besar hadis. Al-Imam Syekh Muhammad As-Samhudi. Syekh Muhammad As-Samhudi rahimahullah juga seorang ulama besar. Kalau tak salah saya, beliau adalah Syekhul Azhar. Dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan juga Said Abu Bakar Al-Idrus, Said Abu Bakar Al-Hadrami, Qadi Ahmad bin Umar Az-Zabidi, Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Umar Al-Hadrami, Syekh Abdullah bin Ahmad Bamakhramah, Syekh Al-Imam Syamsuddin Tantawi, serta ramai lagi ulama Al-Azhar yang tidak disebutkan namanya. Ini di Al-Azhar Al-Sharif. InsyaAllah ada rezeki peluang orang kampung kita pakat pergi berjalan ke Mesir nanti, insyaAllah. Ni ahli zawiyah ni lah yang duk main Jumaat ni. Kita ada rombongan pergi ke Mesir, kena pergi berjalan di Mesir. Lawat imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Habis pandemik nanti
Kalau kita boleh buat, kita pergi sana. Duduk 2 minggu. Jalan sampai patah kaki. Ya. Pergi daripada hujung Mesir sampai ke hujung Mesir. Nah, naik sampai ke Aswan. Kami pernah sampai Aswan 1000 km daripada Kahirah. 1000 km, 15 jam naik kereta api. Nah, kalau naik kapal terbang dekat lah, tapi tak syok naik kapal terbang. Tengok tidak jaga sampai lah. Naik kereta api 15 jam. Saya pergi dengan anak orang rumah, lepas tu adalah pelajar-pelajar kita pakai ikut sekali, pergi sampai sana baca kitab dan kemudian sajalah pergi bercuti Ustaz. Dalam lebih kurang berapa hari? 5 hari, 6 hari duduk sana. Di sana ada kawan kami daripada orang Arab Mesir lah. Orang Arab sana lain, dia tak sama macam Arab Kahirah. Lembut, kulit hitam lah. Kulit hitam, mereka macam orang negro sikit. Kulit hitam tapi akhlak dia luar biasa. Bagus betul. Kalau pergi sana tak rasa duduk di Mesir. Duk rasa duduk di Malaysia. Baiknya akhlak mereka, orang kampung dia memang layan betul. Baik. Jadi kami pergi mandi Sungai Nil. Sungai Nil ni tak pernah orang mandi. Di Kahirah lah. Tapi di Aswan orang mandi. Tapi orang tak mandi di tempat kami mandi tu. Kami pergi mandi Sungai Nil besar ni. Sungai Nil ni besar dia. Sini sampai ke jalan raya. Ni daripada tempat saya duduk ni sampai ke jalan raya atas lagi. Tu besar Sungai Nil. Dia tak panggil sungai, dia panggil laut. Dia tak panggil Nahrun Nil, dia panggil Bahrun Nil. Nah, kami masa sampai, saya bagi tahu dekat hak yang pemandu bot tu, kata nak mandi Sungai Nil hari ni. Bawa sampai ke satu tempat. Dia kata mandi kat sini boleh kot, ada tempat tertutup sikit. Saya kata tak syok tempat ni. Mandi tempat lain lah kata. Hak yang terbuka sikit. Dia bawa satu tempat lagi. Sampai tempat tu terus dia habaq. Tempat ni tak ada buaya. Tempat ni tak ada buaya, jangan bimbang. Tapi tak ada siapa pun perasan waktu tu perkataan tak ada buaya tu. Maksudnya tempat lain ada buaya. Sungai mana ada, dah jaring kat bawah. Kalau dia nak mari je lah. Kan? Tapi turun, pak ada seronok nak mandi, turun. Turun tu, mula turun saja dah nampak dah. Kaki keldai duduk dalam air. Paha keldai sepaha. Tapi tak fikir, duduk pakai. Awak ada paha lah ni. Tak apa, tak ada apa kot. Tak fikir langsung waktu tu. Mandi, 3 jam mandi. Berenang sini sampai ke tu. Tempat rumah pekerja kontraktor ni. Ni duduk lawan berenang ni. Berenang sampai sana. Sampai bukan situ lah, sampai kat dekat wakaf tu. Duk berenang sampai situ patah balik. Ada kapal duk tengah-tengah tu. Orang tak ada. Duk berenang sampai kat itu patah balik. Ada seorang krem kaki-kaki. Nasib baiklah sempat diselamatkan lah. Tapi saya duk bimbang juga, tapi duk rasa dalam hati ni awak rasa pelik Tapi duk mandi 3 jam je lah. Dengan anak-anak mandi Muhammad Abu Nur, Aisyah pun berenang sekali. Yang saya duk dalam hati ni duk, awak rasa pelik Tapi tak apalah, mandi dia. Mandi 3 jam. Lepas mandi 3 jam, baru perasan ada signboard terbalik. Signboard tu tulis ihzar tamasih, jaga-jaga buaya. Pakat naik habis. Tapi lepas 3 jam lah. Lepas 3 jam pakat naik semua. Kemudian tobat dah, tak mandi dah kata. Balik malam tu saya buka internet, tengok tiap hari di Sungai Nil orang tangkap buaya. Tempat kami duduk tu tempat buaya. Tapi mungkin berkat Al-Imam Abu Hasan Syadzili. Sebab kami pergi tu nak lawat Imam Abu Hasan Syadzili. Nah, jadi tak kenalah dengan buaya tu. Buaya pun dia rasa, ni nak lawat Imam Abu Hasan Syadzili ni. Kalau aku tokak lagi kena tulah, dia kata tak payah. Ya. Sungai dalam. Dan ayak saya tak pernah rasa yang sesedap ayak Sungai Nil. Demi Allah. Saya banyaklah duk minum ayak sungai ni, ayak sungai Pedu. Duk minum. Tapi tak pernah rasa ayak yang sesedap ayak Sungai Nil. Ayak dia manis. Saya tak tahu nak sebut macam mana. Tak sama ni dengan ayak mineral kita duk minum ni. Tak pernah saya rasa ayak yang sesedap macam tu. Minum ni tak puas. Yang pertama sejuk. Musim panas betul, sejuk sungguh-sungguh macam air. Musim panas ni, masa tu kami pergi tu Aswan 50 darjah Celsius. Orang tak pernah pergi waktu tu. Orang kalau pergi Aswan musim sejuk di Kahirah baru pergi ke Aswan. Kami pergi musim panas di Kahirah, pergi ke Aswan. Gila. Ya, pergi ke sana musim panas. Di sana lagi panas. 50 darjah Celsius. Panas ni hau. Nak terbakar kulit-kulit ni. Tapi masa duduk dalam sungai macam duduk dalam air. Macam duduk dalam air dengan sejuk dia, dengan air dia manis.
sedap. Tak boleh saya nak gambarkan macam mana ayam tu. Sampailah duk rasa tu orang panggil lebih-lebih tu. Sampailah duk rasa kat tekak. Manisnya air Sungai Nil. Tapi air Sungai Nil yang boleh diminum di Aswan sahaja. Di Kairah tak boleh minum. Bahaya. Kerana dalam tu ada benda-benda yang terlibat dalam perang dulu yang bahaya kepada kesihatan kita. Baik, sikit lagi kita baca. Tu sajalah nak bagi teringat, nak bagi semangat boleh beli Mesir insya-Allah. Ada rezeki peluang kena pi. Kami Mekah tak pergi ustaz, gagah pi kot Mesir pula. Pakai habis duit kot tu lah. Mesir bukan masuk dalam rukun Islam pun ustaz. Yalah tak apalah. Kalau boleh pi kita pi lah. Kalau nak pi ke Mekah, pilah ke Mekah. Lepas tu ada rezeki lebih, kita pi ke Mesir pula, tak mahal mana pun. Boleh je. Nanti insya-Allah kalau kata ada rezeki kita pi sama-sama insya-Allah. Pi buat rombongan ke sana. Mekah pun kita doa moga Allah Taala buka segera. Dah masuk dah kata rombongan pertama daripada Indonesia. Dah masuk Sarawak malam kan 2 hari lepas. Dah masuk dah, kita doa moga-moga segera boleh kita masuk ke sana insya-Allah. Saya pun tak pernah rasa rindu macam ni nak pi ke Madinah. Mainkan ni duk rasa sungguh nak pi. Ni kalau buka ni, kalau kata ada peluang ni, celapak pi terus. Kata kena pi. Rindu sungguh. Sebelum ni duk pi tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, dah tiap-tiap tahun pi. Setahun sekali pi, tahun sekali pi. Sampai saya rasa macam takut tak ada adab pula dengan Rasulullah. Kadang-kadang kita duk pi selalu ni, orang bawa. Beza dengan orang kita bayar duit nak pi ke sana. Dia akan rasa sungguh nak pi ke sana. Tapi kita ni orang bagi kat kita. Orang bawa kita pi free. Saya pi dekat 10 kali free. Jadi bila pi tu dia rasa biasa. Sampai tahun lepas saya sebut, kata mungkin tahun depan tak pi kot. Saya ada kata mungkin tahun depan saya tak mai dah kot. Sebab nak bagi peluang dulu, nak bagi hadir lagi perasaan ni kata. Sebab kadang-kadang mai takut tak ada adab pula dengan Rasulullah. Kalau mai tak ada perasaan ni, bahaya takut jadi. Takut jadi kita dengan Rasulullah dia ada masalah nanti. Jadi saya kata saya mungkin tak mai tahun depan untuk nak bagi mai balik perasaan tadi. Di ustaz-ustaz ini dengar dia marah. Dia kata apa cakap macam tu? Tak boleh cakap macam tu. Kita kena bawa lah ni jemaah ni, kita kena bawa lah kenal dengan Rasulullah ni. Bukan kerana kita. Yalah, tapi saya ni duk rasa macam tak ada adab dengan Nabi SAW. Tengok jadi pandemik. Tak boleh main sungguh tahun ni. Tahun ni tak boleh main sungguh. Tapi ni baru berasa balik lah. Ni kalau kata ni berasa betul-betul nak pergi. Moga-moga kita dapat sampai nanti sama-sama insya-Allah. Nanti kalau kata ada rombongan ke Mekah, Ustaz Yusani kata kita akan buka, dan saya akan buka juga di sini. Di sini hak rombongan dengan kita akan buka juga. Satu bah dengan saya tu akan ikut juga. Jadi kalau siapa nak pergi boleh nanti. Tapi bagi tahu awal, hak dengan kita ni tak murah. Mahal. Sebab kita akan duduk hotel yang guling-guling sampai Masjidil Haram. Tak perlu jalan jauh-jauh. Hotel yang kita duduk tu memang mahal dan kemudian akan berguling saja. Tuan-tuan tak perlu berjalan, berguling. Guling-guling sampai Masjidil Haram tu. InsyaAllah. Kena duduk dekat. Ni kita ada ramai ni Ustaz Chot ada, Ustaz Syukri ada, Ustaz Mat ada, apa semua ni yang orang pengalaman ni. Nanti kita boleh sekali nanti insya-Allah. Kan, sama-sama nanti dalam rombongan Zawiyah nanti insya-Allah. Pergi ke Mekah. Cari tempat-tempat yang Nabi pernah duduk, pernah singgah. Tu ambil perasaan tadi. Tu maksudnya. InsyaAllah, kalau ada rezeki peluang, kita doa moga Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk sampai ke Makkah dan Madinah Al-Munawwarah melawat Sayyidina Rasul SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kewafatan Imam, last kita baca. Setelah beliau menghabiskan umurnya yang berkat dalam berkhidmat kepada agama dan umat baginda Rasulullah SAW, maka beliau telah menyambut panggilan kekasihnya Rabbul Jalil pada 16 Sya'ban 928 Hijriah pada malam Jumaat yang mulia. Jasad beliau yang mulia dikebumikan di kawasan Masjid Agung beliau di Funan pada bahagian pintu masuk sebelah timur. Sehingga sekarang makam beliau masih zahir dan sentiasa diziarahi oleh para kekasihnya. InsyaAllah kita pun akan ke sana nanti melawat beliau insyaAllah. Pemergian beliau sangat dirasai oleh umat Islam di Malibar khususnya serta di dunia umumnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati serta memuliakan Al-Imam Al-Allamah Zainuddin Al-Malaybari Al-Kabir serta mengurniakan kepada kita ilmu dan himmah seperti beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah ila ruhil imam bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah minggu depan kita akan mula baca Bismillahirrahmanirrahim dan permulaan bagi kitab Tanbihul Alibba. Minggu depan akan sampai kitabnya insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kepada ibu ayah semua. Kita dapat bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin.